Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratakal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya amin amin ya rabbal alamin. Yang dihormati saf kepimpinan pengurusan pentadbiran Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan Fasa 3A, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkumpulan kita pada malam yang barakah ini. Sekali lagi Allah mempertemukan kita lepas kita bertemu kali pertama pada bulan yang lalu, awal bulan, dalam ceramah bulanan. Dan syukur alhamdulillah pada bulan ini Allah rezekikan kita untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah mendatangkan rahmat dan barakah yang sangat banyak pada kita semua. Dan syukur alhamdulillah, walaupun pelbagai ujian kita tempuhi dalam kehidupan seharian kita berjaya juga datang untuk melaksanakan, melunaskan satu daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, solat fardu maghrib berjamaah. Syukur alhamdulillah. Dan ketika ini juga Allah rezekikan kepada kita untuk duduk seketika, untuk kita didikkan hati kita, untuk kita menjinakkan emosi kita. Allah tempatkan kita dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan perkongsian yang bakal dikongsikan pada malam ini sedikit sebanyak mendatangkan manfaat dan kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Sesungguhnya bila mana Allah berikan taufik kepada kita, taufik artinya kekuatan. Ramai orang kadang-kadang berkira-kira nak datang solat berjemaah, kadang-kadang datang solat jemaah tapi berkira-kira untuk duduk lama, untuk dengar majlis ilmu. Ada yang balik sekejap, kadang isyak datang balik dan sebagainya. Tetapi inilah Allah berikan taufik kepada kita. Artinya taufik, Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah pilih kita untuk duduk seketika. Mudah-mudahan dengan taufik kita datang itu, insya-Allah jadi asbab kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pandang benda itu remeh. Pak Nabi pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah pertikaikan, jangan meremehkan kebaikan yang kita buat. Sekalipun sekadar kita jumpa saudara kita, tersenyum saja. Senyum, tak buat apa pun, tapi dengan senyum tu menggembirakan hati dia. Bila kita datang majlis ilmu, duduk masjid tengok, Datuk Surau tengok, bagus makcik ni datang, bagus makcik ni datang, mengimarahkan surau, seronok, alhamdulillah. Kadang-kadang tuan kuasa bertengkus lumus buat jadual kuliah, kita pula datang ikut dan kita suka je. Ustaz kita nak, kita datang, tak suka tak datang. Kadang-kadang pilih-pilih dan sebagainya. Kadang-kadang bukan itu. Yang penting ilmu dan kebaikan. Bahkan keberkatan dan macam ilmu juga satu perkara yang amat kita rindui dan perlukan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata para ulama, bila mana kita berjaya meletakkan kedudukan kita dalam satu majlis ilmu, dia tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana ketaatan kita kepada Allah juga iman kita. Contoh, kadang-kadang ada orang yang melakukan solat, dia kata sebab dah terbiasa. Ada orang kadang-kadang dia buat solat, dia dah ikut mak ayah dia daripada kecil sampai ke besar, datang masjid, surau dan sebagainya, tapi balik tak apa-apa pun. Itu sebab dalam sebuah kitab, dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, karangan Imam Az-Zahabi, dia meletakkan satu kisah untuk menggambarkan iman kita kepada Allah SWT dan iman kita terhadap solat. Kata Imam Az-Zahabi, ada satu sekumpulan pemuda pergi berburu ke hutan.
Dan sampai di hutan, mereka dah keletihan, mereka buat keputusan untuk berehat, untuk tidur di malam di hutan tersebut. Dan boleh katakan semua pemuda itu duduk tidur berehat kecuali seorang. Dia duduk kat hutan, dia tak tidur, ya? Dan dia ambil keputusan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah-tengah dia solat tu, dan kadang-kadang dia tidur dan sebagainya, tiba-tiba dia tengah solat, muncul pula seekor singa. Bila muncul singa tu, yang tengah tidur ni, dia terdengar tapak kaki singa tu. Dia tersedar tengok, singa datang. Dia cepat kejut kawan-kawan yang lain ni, pergi bertepi dan lari lah. Ada yang panjat pokok dan sebagainya. Kecuali yang tengah solat tu, dia tak berhenti pun, dia kekal juga solat. Kita bukan singa, ibu-ibu. Anjing lalu pun lalu. Anjing lalu, bukan anjing tu gonggong dia, tak ada. Anjing lalu sebelah dia, kita pun dah mencicik mana-mana lah kan. Itu kalau anjing. Yang geli dengan kucing pun sama juga. Pas malam ke bila saya pergi kedai makan, ada makcik tu, dekat makcik dah duduk, tiba kucing lalu. Dia sanggup bangun, dia tolak kerusi dia. Kucing tu lalu je pun. Saya tengok, Allahu Akbar kan. Itu gambaran. Tapi Mazhabi kata, bila singa tu datang, yang tengah tidur ni bertempiaran lari, panjat pokok dan sebagainya, selamatkan diri. Kecuali yang tengah solat tu, apa yang dia buat? Dia kekal solat. Singa tu datang dekat dia, dia tengok tengah solat, agak tak tahu singa tu kata apa dah. Jadi singa tu pun berpusing. Untuk kali yang pertama. Yang tengah solat tu setia juga solat. Yang dekat atas ni kawan dia kata, habislah, matilah kawan aku ni kalang ni, kena faham selamat ni. Lepas pusing kali pertama, singa tu tengok orang tu setia je. Pusing kali yang kedua pun sama juga. Pusing kali yang ketiga. Dan riwayat dalam kisah tersebut diceritakan, singa tu pusing 7 kali. Macam tawaf lah pula kan. Tapi sikit pun pemuda yang solat tu tak berganjak di tempat solat dia. Agak dia singa tu penat kot. Dia penat, dia pun pergilah. Bila singa tu dah pergi, kawan-kawan di atas pokok ni pun turun. Dia turun, dia tunggu kawan dia habis solat. Selesai habis solat, dia pun tanya, "Hei, tadi singa datang, kau tak takut ke?" Kata. Kita orang ni duk fikir-fikir, ni kalau singa makan kau nanti habislah, kami nak jawab dengan keluarga kau macam mana. Tapi kau selamba je, kenapa? Tiba-tiba kawan dia yang tengah solat tu menangis. Dia kata, "Demi Allah, aku malu sebenarnya untuk berasa takut pada makhluk yang Allah ciptakan. Sebab ketika itu aku berhadapan dengan Allah. Tengah solat kan berhadapan dengan Allah, dia rasa malu. Dah berhadapan dengan Allah, takutkan kepada Allah. Waktu yang sama takkan nak takut pada makhluk yang Allah ciptakan. Itu iman dia. Itu sebab tuan-tuan, iman ni kadang-kadang dari pandangan zahir kita berbeza. Ada orang lihat iman mungkin ada kata senipis kulit bawang, ada kata iman ni tinggi sikit dan sebagainya. Itu sebab ujian Allah berikan kepada kita, bagaimana kita lawan ujian tersebut, atasi ujian tersebut bergantung kepada iman masing-masing. Tetapi para sahabat nak tanya pada Nabi SAW. Seorang sahabat tanya, dia kata, "Ya Rasulullah, kau ajarkan kami dengan keimanan yang penuh dan jitu untuk beribadat kepada Allah SWT. Tapi ya Rasulullah, boleh tak aku nak jadi orang yang paling alim, orang yang paling hebat, manfaat pada manusia?" Nabi kata, "Boleh, tak masalah. Tetapi Nabi tak cakap kalau kau jadi orang yang alim, orang yang pandai, nampak hebat, berilmu, Nabi tak kata kau kena hafal Quran, kau kena hafal hadis sekian-sekian. Nabi tak kata. Apa Nabi sebut? Ittaqillah takun a'laman nas. Tingkatkan takwa kepada Allah, pasti kau akan dianggap alim-alim dengan manusia. Itu kunci dia. Sebab ittaqillah menunjukkan tahap iman kita. Bila iman kita meningkat dengan takwa yang kita binakan kepada Allah SWT, akan dihargai dan sebagainya. Punca nak iman ni macam mana? Takwa tadilah. Dan takwa tu datang bagaimana? Bermula dengan kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu punca dia. Jadi pada malam ini saya mulakan insya-Allah perkongsian saya berkaitan tentang 40 mutiara Qurani. 40 mutiara Qurani yang dipetik daripada Al-Quranul Karim. Dan sebenarnya kitab ini baru saja diterbitkan sebenarnya oleh sahabat saya Dr. Azizul Hasan, salah seorang panel dalam Lajnah Pentasnif Quran. Kalau yang beli Al-Quran
cetakan yang terbaru. Tengok Chop KDN 2018 ke atas, ada nama Dr. Azizul Hasan. Dia antara yang menyusun kitab ini. Okey, dia pensyarah di Uniza, salah seorang tokoh Quran, muda lagi. Dan kitab ini disusun, diambil daripada mutiara-mutiara baik yang disusun oleh seorang ulama masa kini, Profesor Dr. Ahmad Isa Al-Maqsarawi, salah seorang Syekhul Qurra di Mesir, mantan. Dan sekarang ni dia ada buka Ma'had Al-Maqsarawi di Mesir, salah seorang tokoh masa kini, pemegang qiraat sanad, qiraat sab'ah yang tertinggi di dunia setakat ini. Dan dalam perkongsian dia, dalam setiap Twitter letakkan, Dr. Azizul Hasan letakkan satu kitab untuk kita ambil iktibar sama-sama. Dan bab yang pertama, insyaAllah kita berkongsi tentang kitab ini untuk ambil iktibar kehidupan saya dan kita. Bab yang pertama ataupun kata yang pertama, dia letakkan di sini kebaikan istighfar. Kebaikan istighfar. Sebab dalam apa jua keadaan sekalipun, kita ini manusia. Dalam Al-Quranul Karim, Allah datangkan sekurang-kurangnya 4 kalimah untuk menggambarkan diri peribadi manusia tersebut. Yang pertama dengan kalimah bashar, bashar, yang Allah ulang dalam Al-Quran sebanyak 37 kali. Bahkan di awal penciptaan manusia disebut dengan bashar. Surah Al-Hijr ayat ke-27, Allah sebut menjadikan bashar. Apa itu bashar? Manusia yang nampak, yang boleh dirasai. Bashar, manusia yang mempunyai nafsu. Artinya bila bernafsu itu, pastinya manusia ini makhluk yang akan melakukan dosa. Sebab itu bab yang pertama, kata pertama istighfar. Sebelum minta ampun kepada Allah untuk kita tambah iman, jadi orang yang baik dan sebagainya, kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Dr. Ahmad Isa, al-istighfar najatu min kulli karbin wa bala, bil istighfar yahmikallahu min kulli syarr, bil istighfar yajlibu lakallahu kulli khair, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa kata dia? Istighfar adalah keselamatan daripada segala kesusahan dan penderitaan. Dengan beristighfar, semoga Allah melindungimu daripada segala kejahatan. Dengan beristighfar, semoga Allah membawa kebaikan untukmu, dan Allah tidak akan menyeksa mereka sedang mereka beristighfar, memohon keampunan. Aku memohon keampunan daripada Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan selain daripadanya, yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Artinya, ini kata-kata Profesor Dr. Ahmad Isa dalam perkongsiannya. Cuma kita tak kena faham istighfar itu apa. Lama dah kita istighfar kan. Daripada kecil mak kata istighfar lah, nampak masalah istighfar lah, istighfar. Nampak masalah sikit istighfar. Istighfar tu apa sebenarnya? Apa istighfar tu? Memohon keampunan. Baik. Istighfar, kata akarnya adalah ghafara. Kata akarnya ghafara. Ghain fa ra. Ghafara tu kata akarnya. Okey. Dalam kamus Al-Munawwar, kamus Al-Munawwir, ghafara artinya mengampuni. Okey, ataupun menutupi, ataupun memperbaiki, ataupun mendoakan. Artinya daripada kalimah kata akar ghafara, artinya mengampuni, ataupun menutupi, ataupun memperbaiki, ataupun mendoakan. Itu asal kalimah ghafara. Okey. Dan kita tukarkan kepada istighfar, satu ungkapan. Kata Imam Al-Asfahani dalam kitabnya, istighfar artinya kita mohon keampunan direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukan sahaja dari segi ucapan, tetapi perbuatan. Artinya kena selaras. Kalau mulut cakap Astaghfirullahalazim, kena berhentilah. Bukan kata nampak anak main pisau, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullah. Bukan macam tu. Kita pukul anak kita sifat, lepas ni kena berhenti. Astaghfirullahalazim. Baru buat. Maksudnya bukan kita nampak anak degil sebagainya, kita ambil rotan, kita pukul tu sampai istighfar. Bukan. Dia kena selaras. Ucap istighfar dan tinggalkan perbuatan tersebut sebenarnya. Bukan kata kita sampai pukul tu istighfar, tidak. Istighfar tu tidak, kita tenangkan diri kita. Maksudnya kita ambil keampunan kepada Allah. Sebab kadang-kadang anak yang buat kejahatan ataupun kenakalan tersebut berpunca daripada kesalahan kita sendiri kadang-kadang. Sebab itu kata para ulama, nak mudah faham, istighfar ini artinya yang pertama, kita menundukkan hati kita. Menundukkan hati kita agar tak ikut emosi. Sebab manusia ni bashar, artinya manusia yang mempunyai nafsu, dia ikut pada kata hati dan sebagainya. Tundukkan hati kita dan kita tundukkan jiwa kita. Kan kadang-kadang kita ada nak satu kehendak dan sebagainya, jiwa kena tundukkan. Dan kita tundukkan juga fikiran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata, kita mohon keampunan atas segala dosa serta kesilapan yang kita lakukan. Itu istighfar, penting. Bahkan kalau kita nak mula mengaji pun, mulakan istighfar dahulu. Sebab kita nak baca Quran, nak bersihkan hati kita. Kadang solat pun sama, Astaghfirullahalazim, dia jangan soal Astaghfirullahalazim. Sebab nak Allah SWT, kita bersihkan jiwa kita, bertaubat kepada Allah. Dan istighfar ini adalah sekecil-kecil taubat. Cuma persoalannya, macam mana istighfar yang sebenar? Hari ini kadang-kadang kita lafaz istighfar, mulut dah terbiasa dah, tapi hati tak datang ikhlas kat situ. Tapi kena datangkan hati dan sebagainya. Kan ada kisah berkaitan tentang istighfar ini, tentang satu kisah yang sangat famous. Mungkin pernah dengar dah cerita ni. Kisah yang berlaku kepada seorang ulama, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam mazhab apa? Hanbali. Kan? Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama yang hebat dari segi amalan, hebat dari segi bab hadis. Dan dia ada pondok hadis dia sendiri. Satu ketika Allah gerakkan hati dia untuk keluar musafir. Dia pun tak tahu nak ke mana, tapi hati dia tergerak sangat nak keluar ni, nak keluar. Imam Ahmad bin Hanbal ni, ibu-ibu kat apa, abang-abang kat sekalian, dia antara ulama, antara imam yang hafal 1 juta hadis. 1 juta. Bukan sekadar hadis sahih, hadis palsu, hadis maudhu, semua dia hafal. Itu kehebatan dia. Tapi dia tak berbangga diri. Bahkan dalam kisah dia, ketika dia kecil, yang main peranan mendidik dia sebegitu mak dia. Mak dia bagaimana untuk dia bangun subuh. Kita hari ini kalau kejut anak subuh macam mana? Bang bangun subuh, bangun subuh, kita pun tinggalkan. Kita lepas tu ambil wuduk, tak bangun lagi budak ni. La ilaha illallah. Bangun subuh. Lepas solat tengok, inna lillah, tak bangun lagi anak aku ni. Ambil kejut lagi. Kan itu kalau kita hari ini kejut anak subuh. Imam Ahmad bin Hanbal, mak dia kejutkan subuh. Dia kejutkan anak dia subuh, anak dia baru mengeliat, dia dokong anak dia, bawa pergi bilik air. Mak dia mandikan dia. Mak dia mandikan Ahmad bin Hanbal, mak dia gosokkan gigi, lap-lap semua, masuk bilik, pakaikan baju. Mak dia dokong bawa pergi masjid. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Itu sebab peranan ibu-ibu ni penting. Jangan serahkan kat bapak aja. Ayah kau pemalas betul lah. Sebab ayah ada peranan dia. Bila ibu-ibu ni kadang marah, saya cakap macam ni, sebenarnya ini peranan. Ibu nakkan anak dia orang yang terbaik, kena korban sedikit masa. Kalau ramai macam mana ustaz? Itu bagi-bagi kan. Kadang-kadang ayah kena sama-sama, seimbang. Kena sama-sama, ayah kejut tu 3 orang, anak pun sama-sama, kena dokong. Kita malah nak dokong sebenarnya. Kau dah besar pada paling kau lah. Lagi besar, lagi kita tak boleh tahu. Tadi kecil boleh tahu. Dah besar lagi lah, lantak mana-mana. Solat belum?
Apa nak jadi kau ni bang? Dah besar nak solat lagi? Macam tu. Marah macam tu je. Tapi betul diam. Besok anak tu buat lagi. Kita pun marah macam tu lagi. Kita tak ada satu usaha nak ajak mereka. Imam Ahmad Hanbal ni dari kecil mak dia buat macam tu. Sampaikan umur 14 tahun, mak dia cakap, dah pergi keluar, pergi belajar. Jangan duduk kat rumah. Kita kalau boleh biar anak depan mata kita. Jangan duduk asrama, jauh, susah. Mak nak pergi tengok, jumpa, nak rindu, tak apa, duduk rumah je dah ulang-alik. Imam Ahmad bin Hanbal, mak dia halau suruh belajar. Pergi belajar, dia jauh pun tak apa. Itu sebab jadi ulama yang hebat. Itu kehidupan kecil lah. Dan ketika dia besar, ketika dia cerita istighfar ni, bila mana Allah gerakkan dia keluar daripada perkampungan dia untuk musafir, dan sampai di satu masjid, dia pun solat. Selesai solat, riwayat kata maghrib Aisyah, lepas tu Aisyah nak berehat dah. Sebab tak tahu nak ke mana, tak kenal sesiapa pun. Dia duduk dekat ujung masjid, ujung pintu nak duduk berehat. Tiba-tiba Tok Siak lah kot datang. Nampak Tok Siak kan? Macam Tok Siak adalah sekali. Dia tutup lampu apa semua ni kan? Jadi pun tanya, mana dia tidur kat sini? Balik, keluar. Dia cakap, saya nak berehat sekejap aja. Saya tak ada sedar mara kat sini, tapi nak berehat. Tak boleh, balik. Jadi cerita ni bukan zaman sekarang dia ada tau. Zaman dahulu pun dah ada dah. Jadi jangan pelik lah sekarang. Kalau kata ada masjid surau yang terkunci semua pintu, sebab tak bagi orang tinggal, tak boleh masuk. Alasannya kan mikrofon hilang lah, speaker hilang lah, semua hilang lah. Tuan-tuan, rumah Allah serahkan kepada Allah yang menjaga. Kita hari ini kadang-kadang tak buat macam ni. Pernah tak kita ambil kad ATM nak cucuk, ya Allah, ni duit aku serahkan kepada Kau ya Allah. Pernah buat macam tu? Tak nak buat kan? Kadang keluar rumah pun, kita nak keluar rumah dah tak pegang dinding, ya Allah aku nak keluar, ya Allah Kau pelihara dah orang rumah ni, ya Allah, yang kebaikan sebagainya. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang berkuasa. Tak dapat macam tu pun kan? Tapi Imam Hanbal ni macam kita sekarang lah, maksudnya rumah dia serahkan kepada Allah. Masalah ni cerita akan datang insyaAllah. Balik pada yang cerita tadi, lepas dia kena halau tu, dia kata tak apalah, aku nak tidur lah dekat luar. Dia tengok orang tu dah balik, dia pun dia pagar semua tutup, lepak kat beranda luar contohnya. Duduk kat luar pun selama minit, datang Siak tadi, kau ni pahal di sini, balik. Sudah kena halau lagi. Duduk kat luar pun tak boleh. Sebab dia kata sekarang kotor lah apa semua lah kan. Ada setengah masjid surau disediakan beranda dekat luar tu. Dan sekarang Alhamdulillah boleh katakan kebanyakan masjid disediakan satu bilik musafir, boleh berehat untuk musafir dan sebagainya. Ada sedia macam tu. Okay? Itu kebaikan. Dan bila mana dia halau keluar tu, dalam setengah riwayat menyatakan dia pun berjalan, dan seorang pembuat roti nampak dia kena halau tu, dan dia panggil. Dia kata, wahai tuan, nampak tuan ni keletihan, datang dari jauh kot. Saya ni udah tutup kedai lagi, belakang ni ada tempat tidur saya, tuan rehatlah sekejap. Dia pun panggil. Bila Imam Hanbal rehat dekat kedai tersebut, dia nampak orang ni tadi uli roti, mulut tak berhenti-berhenti berzikir. Apa zikirnya? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Diulang-ulang. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun tengok apa orang dibaca. Saya ditanya, dia kata, minta maaf, dia kata, saya nak tanya tuan, dia kata, nak tanya tuan, apa yang tuan baca tu? Dia pun cakap, aku istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Imam Ahmad pun tanya, berapa lama dah kau amalkan zikir ni? Dia kata, sejak aku bujang lagi, aku dah amalkan zikir ni. Apa kebaikannya? Kata Imam Ahmad Hanbal. Apa aku istighfar ini? Apa dia? Aku istighfar ni Allah akan tunaikan segala hajat aku. Apa permintaan aku buat, semua Allah tunaikan. Sebab berkat daripada istighfar tersebut. Cuma dia kata, ada satu je hajat aku yang belum tertunai. Apa dia? Aku teringin nak jumpa ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, tapi belum pencapaian lagi. Dia kata, demi Allah, sebab daripada amalan kau inilah Allah menggerakkan aku keluar dan aku sampai bertemu dengan kamu. Sesungguhnya akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Nampak tak tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Berkat daripada istighfar sahaja Allah tunaikan hajat. Sebab tu dalam Al-Quran ada lebih kurang 124 ayat yang menyentuh berkaitan tentang istighfar. Ada berapa? 124 ayat yang menyentuh berkaitan tentang istighfar. Nak menunjukkan betapa pentingnya istighfar ini untuk kita pohon kepada Allah,
Bahkan kita ingat lagi dalam sebuah hadis Nabi SAW, saya bacakan marhum saja. Baginda Nabi sering memanjatkan istighfar kepada Allah. Berapa kata ulama? Ada kata 70 marrah, 70 kali. Ada kata mi'ata marrah, 100 kali. Sedangkan baginda Nabi seorang yang maksum. Apa arti maksum? Terpelihara daripada dosa. Dosa tak ada. Hatta dosa tak ada pun tetap banyakkan keampunan kepada Allah. Apatah kita hari ini yang setiap saat, setiap ketika penuh dengan dosa. Dan dosa tu jangan anggap dosa perbuatan yang kita nampak saja. Hatta hati bercakap pun, hati berbicara pun dikira dosa. Apatah lagi pandangan mata pun dikira maksiat dan dosa juga. Itu sebab benda ni mencacatkan kita. Jadi kita kena cuba istighfar kepada Allah sebanyak yang mungkin. Lebih daripada Nabi istighfar. Kalau Nabi kata 70, 100 kali, kita kena lebih sikit. Kata tok guru saya, dia pesan nak cantik, nak molek, dia kata satu hari istighfar 300 kali. Satu hari istighfar 300 kali. Sambil masak tu, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, istighfar. Sambil kita buat air suami, istighfar. Bukan kata, oh asyik baik PKP, kau minum ke air tai aku ya. Kalau tak pagi-pagi gila mamak aja. Bukan yang tu. Istighfar kepada suami. Doakan kepada anak-anak macam istighfar. Buat air sebagainya, basuh baju, istighfar sepanjang hari. Mudah-mudahan keberkatan insya-Allah. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah gambarkan. Dalam Al-Quran Allah gambarkan satu. Bila mana istighfar ini ialah berkaitan tentang kita mohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Contoh dekat mana? Dalam Al-Quran, buka surah Yusuf. Okey. Buka surah Yusuf ayat ke-29. Kalau ada Al-Quran dah. Okey. Kita buka Al-Quran. Saya buka sekejap ya. Contoh satu fakta dalam Al-Quran berkaitan tentang istighfar ini. Buka Al-Quran pada ayat ke-29. Okey. Muka surat 238. Apa kata Allah dalam kisah Nabi Yusuf ni? Kisah Yusuf ini satu surah yang penuh dengan dialog sebenarnya. Kalau kata ibu-ibu, abang-abang, director filem, okay, seorang pembuat filem, ambil je surah Yusuf ni buat cerita. Sebab itu semua dialog je, berkaitan tentang dialog perbualan. Dan dalam ayat 29 tersebut, ayat yang berbunyi Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Ini kata-kata daripada Al-Aziz, artinya pemerintah ataupun menteri. Kan semua tahu cerita Nabi Yusuf digoda oleh, siapa goda dia? Zulaikha. Dalam Quran tak sebut. Dalam Quran sebut Imra'atul Aziz, isteri pembesar. Zulaikha datang daripada mana namanya? Tak tahu Ustaz. Orang bergembur kan? Kan? Dalam kisah, dalam hadis pun tak ada. Dalam kisah lihat ada cerita. Okey. Kenapa dalam Al-Quran tak letak nama? Kena faham konsep. Bila dalam Al-Quran Allah datangkan watak, tetapi nama tak ada, perkara tersebut akan berlaku sampai yaumil qiyamah. Itu cerita je. Tapi bila dalam Al-Quran Allah datangkan watak dan namanya sekali, perkara tersebut takkan berlaku lagi. Cukup sekadar kita tersebut. Contoh kita lihat kisah Maryam. Allah sebut wa id qalatil malaikah. Bila malaikat datang, Allah sebut ya Maryam, sungguh Maryam, Allah telah memilih kamu untuk menyucikan kamu dan mengangkat kemuliaan kamu dan wanita seluruhnya. Sebut nama Maryam. Dan kata Jibril, Allah pesan kamu akan mengandung, akan melahirkan anak. Maryam kata, aku tak dipegang pun. Walam yamsasni bashar, kata Maryam. Aku lelaki pun aku tak kenal. Bahkan lelaki pun tak sentuh aku. Macam mana aku nak bisa mengandung pula? Jibril kata Allah Maha Berkuasa. Itu sebab kisah Maryam, zaman Maryam sahaja yang mengandung tanpa disentuh oleh lelaki. Zaman sekarang nampak tiba orang perempuan mengandung, mesti ada suami dia. Walaupun belum kahwin, masih adalah, maksudnya ada benda berlaku lah tu.
Sebab lelaki lah perempuan tu mengandung kan. Artinya Maryam tu sekali je. Contoh satu. Yang kedua pun sama juga, berkaitan tentang siapa dalam Quran. Contoh dalam kisah Ali Imran, okey, dalam keluarga Imran, keluarga yang sangat hebat. Itu siapa tu Imran? Bapa kepada Maryam. Sebelum Nabi Isa lahir, nak terangkan dulu siapakah mak dia. Dan siapakah mak ni, siapa keluarga dia, datuk dan sebagainya. Itu sebab Allah datangkan pada surah yang ketiga, surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Nak ceritakan Nabi Isa tu hebat daripada susul galon ni yang hebat. Disebut watak dengan nama sekali, jadi. Contoh lain, dalam kisah anak Adam. Siapa anak Adam yang berbunuhan tu? Siapa nama dia? Kabil, Habil. Tahu mana? Dalam Quran tak sebut nama. Dalam Quran sebut dalam surah Al-Ma'idah, watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqq. Watlu alaihim, wahai Muhammad, khabarkan kepada mereka naba'a banai, tentang dua orang anak Adam. Nama tak sebut, disebut dua orang saja. Tapi dalam kisah sejarah, kita baca buku sekolah, ada sebut nama Habil, Kabil dan sebagainya kan. Kenapa dalam Quran tak ada? Allah sebut pesan bil haq, ceritakan dengan kebenaran betul-betul. Mereka berbunuhan bukan sebab jealous, bukan sebab ku ambil pasangan yang cantik, bukan, tapi sebab mereka lakukan pengorbanan yang tak ikhlas kepada Allah. Zaman dahulu syariat dia, kalau buat korban yang tak ikhlas tu akan dibiarkan. Korban yang ikhlas akan hilang, Allah ambil. Jadi bila tak ikhlas, nampak, kita tahulah kalau korban tak ikhlas ni, satu kampung mencaci, satu kampung cerita, ni malu lah. Bila malu macam tu yang dia bunuh adik dia. Bukan sebab jealous pun, tapi sebab malu, iri hati. Itu yang sebenarnya. Idh qarraba qurbana, tu cerita dia buat pengorbanan. Tapi banyak fakta yang telah diselewengkan, akibat tak rujuk Quran semula. Kita boleh ikut saja. Sama juga dengan kisah Yusuf ini. Kenapa disebut Imra'atul Aziz, isteri pembesar, isteri menteri? Artinya perkara ini berlaku sampai sekarang. Ada isteri-isteri majikan pembesar yang ada kadang-kadang bodyguard, ada driver, kadang-kadang ada skandal dengan driver sendiri kan. Cerita ini berlaku sebab ini benar berlaku. Bukan nak kata kebetulan, tidak, tapi Allah ajarkan kepada kita, isteri-isteri pembesar kena hati-hati. Kalau kata suami kita pembesar, orang hebat dan sebagainya, kan takut-takut ada skandal di luar. Dengan siapa? Tukang kebun kadang-kadang, dengan driver sendiri, dengan pembantu, dengan bodyguard, semua handsome kan. Jadi kadang-kadang tak handsome pun dia jadi juga kan. Maksudnya itu berlaku. Sebab dalam Quran sebut Imra'atul Aziz, isteri pembesar. Kan? Itu cerita je. Baik. Apa yang berlaku bila mana Yusuf diadukan berkaitan tentang kesalahan tersebut, tetapi kata suaminya, kata pembesar tersebut, ketua tadi, wastaghfiri li dzambik, mohonlah ampun wahai isteri aku, kau dah buat salah dah. Dia tahu dia buat salah. Mohonlah ampun. Artinya lepas buat itu kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Bukan tu sahaja. Kan kita baca dalam surah An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Kita memuji Allah, fasabbih, puji pada Allah, dan mohon keampunan kepada Allah. Bahkan keampunan ini bukan kita sengaja minta, tapi dia perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan untuk ampun sebab tahu kita ni manusia, makhluk yang terdedah dengan kesilapan, terdedah dengan dosa. Jadi cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu, berkaitan tentang dosa. Yang kedua, dalam Al-Quran juga Allah gambarkan kepada kita, mohon keampunan kepada Allah asbab kesyirikan kita. Syirik. Okay. Datang dekat mana? Satu, lihat dalam surah Hud. Surah Hud alaihissalam, okay, pada ayat ke-90. Surah Hud, surah sebelum Yusuf, surah yang ke-11, pada ayat yang ke-90, bercerita tentang kisah Nabi Shu'aib alaihissalam. Bagaimana dia dakwah kepada umat dia tak beriman kepada Allah, bahkan menduakan Allah, syirik kepada Allah. Di satu kisah. Yang kedua, kisah Nabi Nuh dalam surah Nuh, lihat ayat ke-10, pun sama juga.
Bila Nabi Nuh ajak umatnya tu beriman kepada Allah, umat dia engkar, buat kesyirikan dan sebagainya. Itu benda kesyirikan, itu nampak yang macam besar, tetapi kita lupa sebenarnya. Kadang-kadang ada syirik kecil yang kita lakukan. Apa syirik kecil? Kita bukan menduakan Allah, tapi kita membelakangkan Allah, melambat-lambatkan. Contoh macam mana? Perihal solat contoh. Kita kadang-kadang bekerja ni, azan dah berkumandang, sekejap lah solat, kemudian dah nanti siap kerja dulu ni. Kita dah melambatkan dah tu. Itu ulama kata macam kita mensyirikkan Allah. Dalam keadaan yang nampak macam sikit lah, bukan besar tapi kecil. Bahkan patutnya kita kena utamakan Allah. Baik kata untuk saya sendiri. Sebab dalam Fatihah kita baca, Iyyaka na'budu, hanya Engkau lah ya Allah kami sembah. Kalau dalam bahasa Arab sepatutnya dia jadi na'budu iyyaka. Sebab dalam bahasa Arab kan ada jumlah ismiyah, jumlah fa'liyah. Na'budu tu fa'al, iyyaka bukan isim, tapi Allah tukarkan, nak menunjukkan kepada kita hanya kepada Engkau lah ya Allah tempat kami sembah. Artinya tak boleh nak membelakangkan, tak boleh mengakhirkan. Cuma ada berapa rusuhlah keringanan. Sebab itu Nabi menggalakkan kita untuk solat di awal waktu. Kalau ada hal, tak apa. Contoh macam kita majlis ilmu contohnya, kan? Ataupun tuition berkaitan tentang ilmu tu lebih utama. Itu sebab boleh dilanjutkan sekejap, jangan lama-lama sangat. Tapi jangan sampai dikuatiri terganggu pula solat nanti. Sebab dia kata resim mendapat kena berhenti. Yang mendapat kata teruskan, tak masalah. Itu berkaitan tentang solat. Sebab bersama juga berkaitan tentang syirik ini, kena hati-hati. Jangan sampai kita menjadi hamba kepada benda lain. Kena jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini soal hati masing-masing. Bila mana kita berikan hati kita kepada dunia, kita akan rasa kecewa. Tapi bila berikan hati kepada Allah, serahkan hati kita kepada Allah, kita akan tenang. Allah sebut dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah sebut, Qul, katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, tidak sekali-kali akan menimpa kami, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang Allah dah tetapkan untuk kami. Artinya kita kena yakin Allah yang turunkan segala-galanya kepada kita. Ada orang diberi ujian berbentuk umumiyah, umum, satu dunia kena ujian tersebut. Ada orang terima ujian untuk khususiyah. Ada orang diberi ujian tentang isteri, tentang anak-anak, tentang kewangan, sebagainya. Ujian, kena faham benda ni. Sebab Allah akan timpa kita apa yang ditetapkan oleh Allah. Kena yakin huwa maulana, kata Allah. Hanya Allah lah tempat kita berlindung, tempat penyelamat kepada kita. Bahkan kata Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang beriman itu bertawakal. Tengok Al-Quran ayat tadi pada surah At-Taubah ayat ke-51, muka surat 195, juzuk yang ke-10. Tahu Al-Quran tu cerita dia. Nak meningkat kita ini dalam kehidupan seharian kita kena kuat pergantungan kepada Allah. Nak kuat pergantungan tu macam mana? Hati kena bersih. Bersih bagaimana? Taubatlah kepada Allah. Apa itu taubat? Mohon keampunan. Paling mudah, istighfarlah kepada Allah. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis sahih, man lazimi istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, yakin Allah akan menjadikan baginya setiap kesempitan itu mendikin makhraja, jalan keluar. Itu sebab bila kita ada masalah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Sebab Nabi sebut, siapa yang lazimkan istighfar, kata Nabi, benda yang sempit Allah akan berikan jalan keluar. Yang kedua, dalam setiap kebimbangan kita, kerisauan kita, akan adanya kelapangan, akan tenang. Astaghfirullahalazim. Contohlah abang-abang, kalau kata balik rumah, tiba-tiba isteri marah, abang bagaimana nak balik? Astaghfirullahalazim. Apa bang istighfar? Astaghfirullahalazim. Orang tanya ni, bang pergi mana, balik lambat ni? Astaghfirullahalazim. Nanti dia diam sendiri, takkan tanya dah. Sebab kita tak layan. Kalau kita layan, seperti abang, gimana? Abang sekutu keluarga kot, beras kita beli kot. Bukan macam tu. Maksudnya sendiri faham kan?
bukan lawan. Kau sendiri marah, astagfirullahalazim, diam, astagfirullahalazim. Nanti lama-lama dia akan diam sendiri. Dia kata, aku istighfar, suami aku istighfar ni mesti benda baik. Mungkin dia keluar nak kuliah ke, sama kemudian masalah, maksudnya sama-sama juga. Apa jua berlaku, istighfar sama-sama. Kan itu sebab kebaikan tu ada. Sebab bila istighfar, segala kebimbangan, segala kerisauan akan ada kelapangan. Bahkan Allah juga akan mengurniakan mereka yang istighfar itu dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Lazimkan istighfar. Sebab tu guru saya kata istighfar dah selalu, paling kurang 300 kali. Buat kereta, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Istighfar aja. Astagfirullahalazim. Biar mudah-mudahan ada kebaikan dan sebagainya. Sebab kata para ulama, hikmah daripada istighfar ini, saya tutupkan, hati kita akan lebih kuat. Lebih kuat pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal tu. Contoh kalau kita diuji kan, sekarang ni tengah COVID diuji, istighfar banyak-banyak. Sebab istighfar tu nambah keimanan kita. Soal tawakal ini berkait rapat dengan keimanan kita. Tu tawakal. Usaha atas tawakal kita tadi, ikhtiar tawakal tadi, soal kepada ketaatan kita bab iman tadi. Kita dah istighfar ni. Istighfar tawakal kita kepada Allah. Tapi kena ikhtiar lah. Kena keluar pakai mask, jaga sanitizer dan sebagainya. Itu bab soal ketaatan kita bab iman tadi. Bila kata kena ambil vaksin, daftar cepat-cepat, jangan lawan. Sebab itu ikhtiar. Serahkan pada mereka yang berkuasa. Kena ikut. Sebab itu soal kita taat bab keimanan tadi, itu penting. Itu sebab dalam satu kata para ulama, kita akan lebih dekat dan pergantungan kepada Allah akibat hati dah bersih. Satu. Yang kedua, hikmah daripada istighfar ini, kita akan sentiasa merasa resah dan gelisah terhadap dosa yang kita lakukan. Ada orang kadang-kadang seronok buat dosa. Sebab biasa tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa, okey dosa, tak bersalah pun. Buat sekali, seronok okey je. Tuan-tuan kena ingat. Dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah An-Nisa. Wa kana al-insanu dha'ifa. Maka ada ayat yang lain berkaitan tentang Allah dah berikan yukhafif, tentang keringanan. Asbab daripada doa baginda Nabi SAW. Kita lihat umat Muhammad, bila buat kesalahan, buat dosa, Allah tak terus turunkan bala. Sebab Nabi pernah berpesan, doa kepada Ya Allah, kalau umat aku buat kesalahan, buat kesilapan, beri peluang mereka bertaubat kepadamu Ya Allah. Allah izinkan. Berbanding umat-umat Nabi terdahulu, buat satu kejahatan, terus bala datang. Buat satu kejahatan, habis hancur semua. Tapi umat Nabi Muhammad, walaupun ada orang yang tergamak untuk tukar jantina, Allah tak beri azab terus, beri peluang untuk bertaubat, tapi masih degil lagi. Contoh sebab berkaitan tentang istighfar itu, bila kita buat dosa, bila istighfar, akan rasa gelisah terhadap dosa yang kita lakukan. Itu kedua. Yang ketiga, bila mana kita rajin istighfar, akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ni penting. Kata Sayyidina Ali, apa itu takwa paling ringkas? Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang menciptakan kita. Wal amalu bitanzil. Dan beramallah dengan apa yang diperturunkan. Apa dia? Al-Quran. Ar-ridha bil qalil. Dan redha dengan yang sedikit. Artinya cukup sekadarnya. Itu sebab Nabi berpesan, ambillah dunia ini umpama kita seorang pengembara. Kita pergi mengembara, pergi musafir, buat satu rumah ke? Tak ada kan? Bawa beg aja. Kalau boleh beg tu nak beg besar-besar, nak beg kecil dia boleh. Ambil keperluan sahaja, nak pergi mengembara, nak pergi bercuti contohnya. Tapi kita hidup dunia ni, semua kita nak. Seolah-olah kita tak mati. Sebab Nabi sebut, kena ambil seperti pengembara. Sebab dengan istighfar, akan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kata para sahabat lagi, antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab, takwa tu artinya berhati-hati dalam setiap tindak tanduk tindakan kita. Itu takwa. Kena berhati-hati. Bila istighfar selalu, kita akan dapat panduan tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, bila kita rajin beristighfar, akan mampu untuk mengelakkan daripada terpengaruh dengan tipu daya syaitan. Syaitan ni siapa? Musuh kita. Allah sebut dalam Al-Quran, innahu aduwwum mubin. Dalam Al-Quran, Allah ulang kalimah syaitan 88 kali. Nak gambarkan syaitan ni bertahan dahsyat dia. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran,
Wa imma yanzaghannaka minasyaiton, dan apabila datang hasutan syaitan kepada kamu, pujukan dan sebagainya, fasta'iz billah, kata Allah, dan mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi bila kita rajin istighfar, tak ampun kepada Allah, kita akan dapat kawal benda tu, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan yang kelima, bila rajin istighfar, kata para ulama, akan perolehi kemuliaan. Mulia ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata kita minta, tidak, tapi Allah yang mengangkat darjat seseorang. Saya juga bukan hebat mana tuan-tuan, buat sekalian, tak pandai pun, tapi Allah rezekikan pula untuk kebaikan. Doakan sama-sama, sebab akan manfaat, dapat kebaikan dan sebagainya. Bila kita berkongsi ini, insya-Allah, mudah-mudahan mungkin asbab saya berkongsi dengan ibu ayah sekalian, tiba-tiba nanti bila ditium di padang mahsyar, nampak saya terkapai-kapai, tolonglah saya bawa ke syurga sama-sama. Sebab kadang-kadang banyak bercakap ni banyak dosa pula kan. Jadi sama-sama, saya tahu mungkin dekat ibu-ibu, abang-abang, keluarga sekalian yang doanya Allah makbul berbanding saya. Dia selalu bangun malam, yang tak bertahajud dan sebagainya. Mohon kepada Allah agar bawa pada semua sahabat-sahabat kita ni masuk ke syurga Allah SWT, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi itulah berkongsian ringkas berkaitan tentang yang pertama, kelebihan istighfar. Pesan pada anak-anak pun sama. Anak-anak nak belajar, nak mudahkan urusan, istighfar selalu. Jangan sombong kepada Allah. Ada orang kadang-kadang berkira dengan Allah, nak macam-macam, tapi istighfar tak nak. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cabut terus. Istighfar pun tak nak. Duduk sekejap. Kalau istighfar tengah berjalan tu istighfar juga, tapi bukan hati fikir Astagfirullahalazim. Mulut dah biasa, tapi hati fikir nak beli apa sekejap lagi, ada makanan ni habis mana, saya duduk, semua fikir macam mana. Duduk sekejap, tenangkan hati. Ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Istighfar kepada Allah. Malam-malam bila bangun, nak hening dengan malam tu, istighfar sesungguh, dan ingatkan kepada Allah tentang dosa kita lakukan. Allah tak berkira. Sebanyak mana pun dosa kita lakukan, sebanyak buih di lautan sekalipun, yakin Allah akan ampunkan segala-galanya. Jangan risau. Lafaz istighfar banyak kan. Ada penghulu istighfar, tadi Imam baca, lepas penghulu istighfar, kita pun istighfar solat boleh, tak masalah. Jangan risau. Walaupun ada orang kata, Ustaz, istighfar ni kena macam ni Ustaz, contoh dalam solat kan dulu pernah viral sekejap. Jangan baca Al-Hayyul Qayyum, kena baca Al-Hayyul Qayyuma, kena ma. Kalau Hayyul Qayyum tak sah. Sebenarnya dua-dua betul. Dalam kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi, dua-dua baris ni ada. Hatta dalam riwayat diceritakan ketika Nabi lepas solat subuh, Nabi akan baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas solat subuh, Nabi baca dengan Hayyul Qayyum, baris atas. Dalam bab yang terakhir, nak ujung, Nabi lepas dalam pagi-pagi Jumaat, Nabi akan baca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baris depan pula. Tadi baris atas. Artinya dua-dua betul. Kalau baris atas disandarkan pada kalimah Allah, Astaghfirullahalazim, baris atas ha tu, jadi Hayyul Qayyuma. Kalau baris depan disandarkan kepada kalimah huwa, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu huwal. Huwa tu jadi huwal hayyul qayyum. Dua-dua betul, tak masalah. Jangan gaduh-gaduh. Jangan kata tak sah, tak betul ni, jangan. Kena rujuk. Kita pula dengar, ish, tak sah ni. Sebab kadang-kadang pernah bertanya juga, sebab bila kuasa viral ni dapat satu maklumat, kita pun terkejut. Ish, tak boleh ni. Dah kecoh satu dunia lah. Kan? Kadang-kadang benda ni kena rujuk mereka yang ahli dalam bab bahasa Arab dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan amalkanlah. Yang penting lazimkan istighfar. Jangan tinggal. Mudah-mudahan perkongsian ringkas ini mengatakan keberkatan kepada kita, dan mudah-mudahan kita dapat meningkatkan istighfar kita kepada Allah SWT, sebab banyak kebaikannya. Hajat kita akan dimakbulkan, doa akan diampunkan, dosa akan diampunkan sebagainya. Mohonlah istighfar selalu. Anak pun akan baik insya-Allah, mudah-mudahan.
lazim dengan istighfar. Jadi sekian perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan berkaitan insya-Allah. Kita jumpa lagi pada akan datang. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.